Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang himpunkan kita kat sini daripada satu kematian kecil. Sebab tu semalam sebelum tidur kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah kita hidup, kita mati. Ramai orang yang semalam pejam mata dan sebelum pejam itulah pandangan terakhir atas dunia. Allah Ta'ala bagi peluang lagi pada kita, buka mata lagi atas dunia. Sebab tu buka je mata, benda mula-mula sekali kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tu puji Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami lagi. Ba'da, selepas amatana, semalam kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kami pasti akan balik kepada Dia dan dibangkitkan balik di hari Yaumul Mahsyar nanti. Orang yang ada hubungan dengan Allah, dia selalu sibuk fikir keadaan hari yang lebih besar daripada hari dunia ni, yang bila melangkah saja masuk ke alam sana tak boleh patah balik dah. Tak ada siapa orang yang melangkah tinggalkan dunia ni boleh balik atas dunia untuk cerita balik apa cerita kat negeri sana. Tak ada. Sebab tu Allah hantar Nabi, para Rasul, dan tak ada satu Nabi pun yang diutuskan di atas muka bumi ni 124,000 orang, melainkan setiap daripada mereka memperingatkan, memperkenalkan, mengajarkan kepada setiap daripada umat mereka tentang kehidupan lepas ni. Orang Arab, mereka sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka tahu Allah Tuhan. Walaupun mereka sembah 360 berhala di keliling Kaabah, mereka tahu Allah Tuhan. Tapi berkenaan dengan akhirat, hak ni yang menjadi keraguan mereka. Bila Nabi SAW cerita tentang akhirat, bahkan cerita pasal neraka,
Ramai di kalangan orang-orang Arab yang duduk dengar Al-Quran terpukau, sehingga sebahagian daripada mereka tak tahu nak kata apa. Sehingga ada yang kata ni semua perkataan sihir yang ni. Allah kata, wahai Muhammad, beritahu kat mereka, nanti mereka mati, negeri akhirat nanti Allah campak mereka dalam neraka, dan dalam tu Allah akan tanya pada mereka, afasihrun haza, sihir ke ni? Yang kamu sekarang ni ada dalam neraka ni, yang kamu sedang lalu kehidupan yang teruk ni, sihir ke ni? Allah sebut dalam surah Al-Hadid, dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Akbar, surah Al-Qamar, tak silap saya. Allah kata dalam tu sabar atau tak sabar sama. Dalam neraka sabar kena seksa ataupun tak sabar kena seksa sama saja, kata Allah. Yang tak sama sabar atas dunia ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita nak faham tentang perkara ni, kita nak balik pada bagaimana kehidupan para sahabat dan mereka memahami perkara ni. Sebab itu penting hayatul sahabah. Ada orang kata hayatul sahabah ni cerita-cerita ada. Daripada kehidupan mereka lah Allah Subhanahu wa taala ajarkan hukum fiqh. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, ingat lagi dah ada telaga Buda'ah. Mungkin ada yang ingat, mungkin dah ada lah. Tuan-tuan, kat Madinah ada satu tempat, tak tahu dah kalau kita pergi nanti dah buka ke belum, Saqifah Bani Sa'idah. Tempat yang mana para sahabat berbaiat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat situ ada telaga. Nama dia Telaga Buda'ah. Telaga tu dulu masa Nabi sampai di kota Madinah, orang tak minum air telaga tu sebab ada sampah. Mereka anggap tu kotor, rasa dia pun payau. Dan Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi guna air telaga Buda'ah. Bahkan Nabi berwuduk dalam telaga tu, dengan telaga tu, air tu. Daripada situ diambil istinbat hukum berkenaan dengan dua qala. Daripada hayatul sahabah, kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita syariat daripada hukum fiqh yang kita belajar fiqh. Al-Imam Malik bin Anas tulis kitab Muwatta'. Tentang apa kitab Muwatta' ni? Kitab Muwatta' ni tentang bagaimana kehidupan penduduk Madinah. Hukum fiqh yang dikeluarkan daripada penduduk Madinah, yakni kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ridwanullahi ajma'in. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Dia tabi'inul jalil, tapi dia pernah jumpa dengan para sahabat dan dia belajar dengan ramai para sahabat, termasuklah guru dia ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Satu tuan penting sangat cerita kisah para sahabat untuk kita faham dan kita sampaikan pada anak-anak kita supaya mereka pun kenal sahabat. Dan saya pun tak ingat dah kita berhenti kat mana. Siapa ingat? Tahu last sekali sebab saya tanda bulan 10 tahun 2020. Betul Saya rasa macam tak percaya, lama. Maknanya kita berhenti pada cerita Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Okay, kita akan sambung hari ini dengan satu orang lagi sahabat yang masuk Islam lambat. Sayyidina Ikramah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Bapa dia daripada awal sampai akhir memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula sambung permusuhan dengan Nabi. Tapi yang kata hidayah ni, kalau Allah Ta'ala nak bagi kepada perompak, penzina, pembunuh, pendosa, Allah Ta'ala boleh bagi harta satu orang pelacur, Allah Ta'ala tukar akhir hayat dia masuk syurga.
Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, sayatikum Ikrimatu mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyitil yu'zil hayya wa la yablughul mayyita. Tuan-tuan kita kena pegang ayat ni. Ni yang Nabi SAW pesan kepada para sahabat tatkala menanti kedatangan Ikrimah bin Abu Jahal ke kota Madinah untuk masuk Islam. Tak ada siapa melainkan semua orang Islam kenal Abu Jahal, hatta orang-orang Ansar. Orang Muhajirin memang kenal, mereka duduk Mekah. Apa kejahatan yang mereka tak tengok yang Abu Jahal buat pada Nabi? Mereka tengok. Mereka tengok Abu Jahal pukul Nabi depan Kaabah, sehingga Sayyidina Hamzah datang pukul Abu Jahal balik. Mereka tengok ketika Nabi sujud di depan Kaabah, Abu Jahal dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt angkat perut unta, dua orang letak atas belakang Nabi sehingga Nabi tak boleh bangun daripada sujud Nabi. Penghinaan, cacian. Turun ayat Al-Quran, inna syajarataz zaqumi ta'amun asim. Sesungguhnya zakum, makanan orang-orang yang berdosa daripada ahli neraka. Turun ayat ni, Abu Jahal buat apa? Abu Jahal buat kenuri. Di dalam Asbabun Nuzul, Imam Jalaluddin As-Sayuti cerita, turun saja ayat ni, Abu Jahal buat kenuri. Dia agih-agihkan buah kurma dengan minyak, mentega. Dia kata makan. Ni zakum yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji pada kamu tentang neraka, makan. Dia buat main. Dalam surah Mudassir turun berkenaan dengan telaga Saqar. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Dalam telaga Saqar Allah beritahu ada 19 malaikat jaga. Abu Jahal kata apa? 19. Kita ramai tak boleh lawan dengan 19. Abu Jahal ingat perkara-perkara Quran ni benda main. Ini Abu Jahal. Ikrimah anak dia. Bahkan cerita tentang kejahatan Abu Jahal kat Nabi sampai ke penduduk-penduduk Madinah. Suatu perang Badar, tuan-tuan, masa tengah sibuk berlaku perang Badar, ada dua orang budak kecil, Sayyidina Mu'az bin Afra' dengan Sayyidina Mu'az bin Jamuh. Dua orang, seorang 13 tahun, seorang 14 tahun, datang pada Abu Jahal, datang pada Abdul Rahman bin Auf. Pakcik, Abu Jahal lah mana satu? Budak kecil tanya, pakcik, Abu Jahal yang mana satu? Siapa Abu Jahal? General tentera kafir. Dia bukan tanya orang, dia tanya ke general. Abdul Rahman bin Auf kata, budak-budak ni saja nak tahu. Aku pun cari Abu Jahal, kata Sayyidina Abdul Rahman. Aku nampak Abu Jahal dikelilingi ramai orang yang jaga dia, pengawal, ketua. Kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pada dua-dua budak kecil ni, tuh yang tengah dijaga ramai tu Abu Jahal. Abdul Rahman bin Auf kata, aku tengah-tengah duk perang, tak lama aku nampak dua-dua budak ni duk kat tengah-tengah tu dah. Dia dah hentak kuda Abu Jahal, jatuh Abu Jahal. Budak kecil doang. Allah nak hina Abu Jahal, cedera parah Abu Jahal dengan dua orang budak ni. Sebab apa? Abdul Rahman bin Auf bila budak-budak ni tanya pasal Abu Jahal, Abdul Rahman bin Auf tanya, kenapa dengan Abu Jahal? Pakcik, kami dengar dekat Mekah dulu dia banyak susahkan Nabi kita. Itu ya, betapa cinta mereka.
menyebab akhirnya Abu Jahal telah mati dalam medan Badar. Tuan-tuan, siapa dia anak dia? Ni kita nak baca Ikramah. Nabi pesan, sayatikum Ikramah mu'minan muhajiran, akan datang kepada kalian dalam keadaan beriman dan berhijrah Ikrimah bin Abu Jahal. Fala tasubbu abahu, jangan kalian cerca ayah dia, yakni Abu Jahal yang dah mati. Fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya wa la yablughul mayyita, sesungguhnya mencerca si mati akan menyakiti perasaan yang hidup, sedangkan ia tidak sampai kepada si mati. Kita duk hina orang mati, orang tu dah mati dah, kita duk hina dia lagi. Hak yang kena hina tu tak ada apa dah, dia dah mati. Hak yang sakit ni orang hak hidup ni, keluarga dia, waris dia, adik-beradik dia, hak ni tak terasa. Perkataan buruk kita kepada si mati akan menyakitkan orang yang hidup. Marhaban birrakibil muhajir, ini perkataan Nabi bila Nabi nampak Zaid Ikramah sampai. Selamat datang buat penunggang kuda yang telah berhijrah. Inilah ucapan selamat datang Rasulullah menyambut kedatangan Sayyidina Ikrimah. Suatu Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, mengajak manusia kepada kebenaran dan petunjuk. Ikrimah berada dalam lingkungan umur 30-an. Dia ialah sebahagian daripada kalangan orang Quraisy yang ternama, paling banyak harta dan paling mulia nasab keturunan. Sebab apa? Ikrimah bin Abu Jahal ataupun nama dia Umar bin Hisham, dia ni daripada keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum ni di kota Mekah antara kabilah yang besar dan kuat, sama naik dengan kabilah Bani Abdul Manaf. Siapa dia? Bani Abdul Manaf ni juga daripada kabilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf tutuk nyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan dua kabilah ni naik. Dan mereka bukan orang lain, mereka anak Fihr. Siapa dia? Quraisy. Suatu mereka kabilah Quraisy. Ikramah bin Abu Jahal masa ni golongan muda, dia barisan pemuda. Parlimen Quraisy nama dia Dar an-Nadwah. Darun Nadwah, parlimen Quraisy. Siapa yang bina parlimen ni? Yang bina parlimen ni tok nyang Nabi yang bernama Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Qusay yang bina Darun Nadwah. Apa tujuan dia bina? Yang pertama, untuk susun atur pentadbiran Mekah. Yang kedua, berkenaan dengan haji dan umrah. Yang ketiga, berkenaan dengan tijarah, perniagaan, susun atur orang-orang yang datang berniaga di kota Mekah. Tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kan, tukar tu. Darun Nadwah, benda yang hari-hari mereka mesyuarat, macam mana nak jatuhkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu jadi benda utama mesyuarat setiap hari. Macam mana kita nak hancurkan Muhammad, macam nak hancurkan dakwah dia. Hak yang duduk dalam Darun Nadwah semua orang-orang tua, golongan-golongan tua. Siapa dia? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Walid bin Mughirah, Abu Talib, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan. Ini orang-orang besar, orang tua yang duduk dalam misyuarah yang mereka buat nak hancurkan Nabi. Hak lain, golongan muda duduk luar. Mereka ni backup. Kalau ada apa-apa benda yang perlu mereka diperlukan, maka daripada dalam mereka akan bagi arahan pada yang luar. Siapa yang kat luar tu? Yang kat luar tu Khalid Al-Walid, Amru Al-As, Safwan bin Umayyah, Umair bin Wahab, Ikrimah bin Abu Jahal, dan awalnya Umar Al-Khattab, Zaid Al-Khattab. Tapi Sayyidina Umar ni cepat sikit, dia matang cepat, jadi cepat dia masuk dalam. Bila bapa dia Al-Khattab ketika masih hidup lagi, begitu Umar dia jadi ketua Bani Adi. Umar daripada kabilah Bani Adi. Bani Adi ni kat kota Mekah dia bukan kabilah yang kuat, dia tak ramai.
Tapi Umar kuat. Jadi Umar sama naik. Bila Umar jadi ketua Bani Adi jadi kuat. Ini keadaan kota Mekah ketika masa Nabi buat dakwah. Sepatutnya dia memeluk Islam lebih awal, sebagaimana orang yang setaraf dengannya memeluk Islam. Mereka seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, dan yang lain-lain yang merupakan anak-anak daripada keluarga yang ternama di Mekah. Mereka semua telah memeluk Islam. Ayah Ikramah bernama Abu Jahal Makhzumi. Dia ialah penguasa yang paling bongkak di Mekah, ketua syirik nombor 1, dan orang yang selalu mengenakan siksaan kepada orang Islam. Allah telah menguji keimanan orang beriman menerusi sikap kerasnya. Bagaimanapun mereka tetap teguh beriman. Ikramah mendapati dirinya terdorong untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran kedudukan ayahnya sebagai pemimpin musyrikin. Dengan itu dia sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menyakiti sahabat Nabi dengan teruk sekali. Dia juga menimpakan bencana kepada Islam dan pengikutnya. Perbuatannya itu menggembirakan dan memuaskan hati ayahnya. Dia musuh dengan Nabi sebab nak bagi ayah dia seronok. Ini Ikramah. Orang zaman tu memang macam tu. Tambah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni penyair, pemidato kota Mekah. Anak 2 orang, laki. Anak 3 orang, laki 2 orang, seorang perempuan. Hak yang perempuan, Sayyidatuna Sahlah, kahwin dengan apa? Kahwin dengan Abu Huzaifah, anak kepada Utsbah bin Rabi'ah. Ketua juga daripada kalangan kabilah Abdul Manaf. Mereka ni hak atas, golongan-golongan ni kafa'ah zaman tu. Golongan-golongan hak atas pembesar kahwin dengan anak pembesar. Tuan-tuan nak faham, nak nampak lagi benda ni. Ada hari tu saya ingat lagi tak, sebelum kita kuliah terakhir bulan 10 hari tu, ada kitab yang saya susun. Tuan-tuan baca kitab tu, tuan-tuan akan nampak hubungan mereka. Bagaimana hubungan orang-orang Quraisy ni. Hak tu sikit lah. Ada sambungan lagi sebab hari tu masa nak buat printing, bajet tak cukup. Kalau tebal setengah, Allah dia kata bajet besar pula dah. Terpaksa saya nipihkan buku tu atas sebab keperluan sikit lah. Tapi insya-Allah akan diusahakan nak, tapi nak siap satu tu pun 2 tahun lebih. Nak sambung maulah 2-3 tahun lagi. Tu kalau saya tak start lagi ni, tak ada nak start. Tuan-tuan doa sebab penting kita faham benda ni. Nampak hubungan mereka di kalangan mereka, baru kita tahu oh kenapa jadi macam ni. Kenapa jadi macam ni. Suatu meletusnya peperangan Badar, Abu Jahal adalah pemimpin tertinggi angkatan musyrikin Mekah. Dia telah bersumpah dengan atas nama Al-Lat wal Uzza bahawa dia tidak akan pulang ke Mekah melainkan setelah menewaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Lata dan Al-Uzza tidak menyahut seruan Abu Jahal kerana kedua-dua berhala itu tidak mendengar dan tidak boleh berbuat apa-apa. Abu Jahal mati terbunuh oleh tentera muslimin. Ikramah menyaksikan sendiri tombak tentera Islam menumpahkan darah ayahnya dan mendengar pekikan ayahnya itu. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ayahnya. Salah seorang daripada Muaz, budak-budak yang bunuh ayah Ikramah telah bunuh mereka. Salah seorang daripada mereka telah syahid di medan Badar. Ikrimah pulang ke Mekah meninggalkan mayat ketua Quraisy yang terbunuh di luar Badar. Kekalahan teruk di Badar memaksanya lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan jasad ayahnya tergujur di Badar. Situasi genting yang mengancam nyawanya menyebabkan dia tidak dapat berbuat apa-apa bagi membawa pulang jasad ayahnya untuk dikebumikan di Mekah. Mana jasad Abu Jahal? Tuan-tuan pergi Mekah pernah tanya mutawif tak? Abu Jahal mana? Abu Lahab mana? Kubur Abu Lahab. Kita tak peduli pun. Memang tak ada kubur mereka. Pertama Abu Lahab, tak ada kubur. Sebab apa? Mayat dia masa dia mati kena penyakit, tak ada siapa nak urus, maka campak belakang bukit. Dan tak tahu mana habis. Yang kedua Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Orang Mekah bila kalah perang Badar berlari balik. Jadi mereka tinggalkan jasad-jasad yang mati. Tuan-tuan kalau pergi ziarah Badar, pergi umrah daripada Madinah ziarah Badar, kadang-kadang mutawif minta untuk tuan-tuan bayar 200 nak sewa bas, makan. Ada tak apa ustaz ni? Pakej dah mahal, minta duit.
Tak apalah sangat 200 rial untuk kita pergi sana dan mengenal cinta asal perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi dulu Badar ada banyak telaga. Kali kedua saya pergi habis semua telaga, tinggal satu. Kali terakhir kami pergi hari itu, semua telaga dah tak ada. Mereka dah tak tahu, mereka dah ganap habis semua telaga-telaga. Dalam satu telaga, daripada telaga-telaga yang banyak itulah Nabi mencampakkan jasad-jasad Abu Jahal, jasad-jasad Umayyah bin Khalaf, ketua-ketua orang Quraisy yang mati dalam peperangan Badar. Nabi tak tanam, Nabi campak masuk dalam telaga. Masa tu dia tengok pula, wah telaga, wahai Abu Jahal, sekarang kamu nampak kan kebenaran daripada apa yang kami ceritakan masa hidup. Abu Jahal dah tahu lah, ni masa kita duduk kuliah ni, mana Abu Jahal? Abu Jahal sedang melalui kebenaran yang dia dustakan masa dia hidup. Dia akan lalu semua janji-janji Allah terhadap permusuhan dia dengan Nabi SAW. Sejak hari itu Ikramah bin Abu Jahal mempunyai perhitungan yang lain dengan Islam. Dulu dia memusuhi Islam sebab nak gembirakan bapa dia. Sekarang dia memusuhi Islam sebab nak tuntut bela pasal bapa dia. Makin teruk, makin kuat permusuhan dan kebencian daripada Nabi. Pada peringkat awal dia memusuhi Islam kerana nak bela ayah dia. Namun setelah Badar dia mula dendam dengan Islam dan untuk bela kematian ayahnya. Ikramah bersama beberapa orang yang lain turut kematian ayah mereka dalam peperangan Badar mula menyalakan api permusuhan dalam dada orang musyrikin. Mereka menghasut agar memerangi Nabi SAW. Mereka juga menyuburkan lagi benih dendam dalam hati orang Quraisy yang masih mempunyai hutang darah yang belum dibayar. Usaha ini dilakukan sehinggalah berlaku peperangan Uhud. Ikramah bin Abu Jahal keluar menuju Uhud. Antara yang keluar menuju Uhud siapa dia? Khalid Al-Walid. Masa perang Badar, mereka kata, Khalid, kamu tinggal, kamu jaga Mekah. Mereka tahu Khalid ni orang hebat. Tapi Abu Jahal yakin Khalid tak pergi pun kita boleh menang. Mereka tak ramai. Tapi peperangan Badar mereka keluar lebih ramai lagi. Perang Badar mereka keluar 1,200 orang. Bila dengar harta Abu Sufyan selamat, 200 orang balik, tinggal 1,000 orang. Perang Badar. Perang Uhud mereka pergi 3,000 orang. Orang Islam cuma 700 orang. Mereka sanggup tempuh perjalanan jauh daripada Mekah nak sampai Uhud, 400 kilo. Orang Islam dah standby dekat Uhud. Mereka sanggup kerana api dendam nak bunuh Nabi. Dan objektif utama peperangan Uhud apa dia? Nabi SAW dibunuh. Itu objektif utama Uhud. Satu, mereka berusaha untuk bunuh Nabi. Ikramah bin Abu Jahal keluar ke Uhud. Bersamanya ialah isterinya Ummu Hakim. Dia membawanya bersama untuk bergabung dengan wanita lain yang kematian sanak saudara tanpa sebarang pembelaan dalam perang Badar. Wanita-wanita tersebut berdiri di barisan belakang sambil memukul rebana bagi memberi semangat kepada angkatan Quraisy yang untuk berperang. Mereka juga mahu memberi dorongan kepada pahlawannya supaya tidak berundur. Quraisy telah melantik Khalid Al-Walid mengetuai angkatan berkuda bagi sayap kanan, manakala Ikramah pula dilantik mengepalai angkatan berkuda bagi sayap kiri. Pada hari itu, kedua-dua panglima berkuda Quraisy telah menimpakan bencana yang cukup berat kepada tentera Islam yang belah kiri. Ikramah bin Abu Jahal mereka berdepan terus dengan tentera para sahabat. Khalid Al-Walid belah kanan, dia membelakangi Jabal Rumah, Bukit Memanah, dan kehadiran kumpulnya mereka belah sana bukan tak diketahui oleh orang Islam, tetapi dianggap ringan dan tak diambil berat sangat. Tuan-tuan kalau pergi ke Uhud, perasan tak kita kena lintas jabatan? Dekat atas jabatan tu orang meniaga kasut murah, kurma, jubah. Dulu tak ada jambatan. Dulu situ lembah. Mereka buat jambatan dan mereka bina masjid depan Jabal Rumah. Dan bawah jambatan tu, wadi tu nama dia Wadi Ainain. Di situlah Khalid Al-Walid pusing kuda dia dengan kuda-kuda orang Quraisy
serang daripada belakang tentera Islam. Depan tentera Ikramah, belakang tentera Khalid. Tak ada pilihan. Sehingga Nabi panggil para sahabat berkumpul balik dekat Jabal Uhud. Peperangan berlaku dekat Jabal Rumah, Bukit Memanah berdepan tu, dekat dengan tuan-tuan pasal nak masjid baru, Masjid Said Syuhada. Itulah tapak Saidina Hamzah ditikam dan syahid. Sebab tu dibina Masjid Said Syuhada, penghulu para syuhada. Siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Nabi bawa sampai ke kaki Bukit Uhud. Masuk dalam gua tu dah kena simen. Mereka kata, saya pun tak ada nak masuk sebelum kena simen. Kata tuan-tuan pergi. Mereka kata, kalau angin tiup pada dalam gua tu bau kasturi wangi. Kerana dalam tu tempat bergugurnya darah Nabi ketika peperangan Uhud. Quraisy telah melantik Khalid Al-Walid mengetuai sebelah kanan. Abu Sufyan dengan bangga berkata, inilah balasan untuk peperangan Badar. Bila orang Islam, tentu kena banyak kali lah kita ulang, kita kena faham perang Badar, perang Uhud, orang Islam tak kalah. Perang Uhud bukan habis ketika orang Islam berundur, tu belum habis gitu. Masa orang Islam berundur ke Bukit Uhud, kaki Bukit Uhud, Nabi cedera parah. Gigi Nabi patah habis. 2 besi terpacak masuk dalam pipi Nabi SAW. Perang Uhud tak habis lagi masa tu. Masa tu masih Nabi SAW dengan para sahabat cedera parah. 70 dah syahid kan. Yang lain cedera parah. Ada 2 orang adik-beradik di kalangan sahabat, saya tak ingat nama mereka, disebut nama mereka dalam surah. Cedera parah, tak boleh bangun. Nabi bagi tahu 630 orang yang duk ada lagi ni, kita serang balas. Bila orang Quraisy rasa dia dah menang, ketika tu dia tak balik lagi, dia buat pesta. 630 orang yang ada baki, yang cedera parah ni, Nabi kata semua bangun, kita serang balik. Bayangkan, tak ada seorang pun yang ingkar. Tak ada orang kata, ya Rasulullah takkan, saya sure kita pergi rekrut baru, panggil dekat dalam siapa hak sihat walafiat, buat keluar hak injured, hantar balik. Tak. 2 orang sahabat tadi hak cedera parah, nak bangun pun tak boleh. Ketika Nabi perintah untuk serang balas, hak mereka mesyuarat kata ni, Nabi suruh kita pergi ni, kamu bangun, kamu tarik aku bangun, aku tarik kamu. Sampai macam ni keadaan, nak sahut perintah Nabi SAW. Dan ketika tu orang Quraisy terkejut bila tengok tentera Islam datang serang balas. Bahkan sebahagian mereka kata, dalam keadaan macam ni mereka datang serang kita, sesungguhnya mereka bukan nak menang ni, mereka nak mati. Mereka bukan nak menang, mereka nak mati. Kena lawan dengan orang yang macam ni, belum tentu kita boleh menang. Menyebabkan orang Quraisy telah berundur. Dan itulah dipanggil dengan Hamratul Asad, peperangan yang berlaku setelah Uhud, yang menjadi kemenangan pada orang Islam. Uhud kita tak kalah, Uhud kita menang. Cuma Allah uji sikit kerana salah faham dengan perintah Nabi. Bukan mereka langgar perintah Nabi. Ada orang kata, sahabat langgar perintah Nabi. Tak, mereka salah faham. Sebab Nabi kata kepada 50 pemanah yang ada di atas Jabal Rumah, kamu apa jadi pun duduk kat situ, melihat kami macam mana pun duduk kat situ. Sahabat faham duduk kat situ, bila habis perang boleh turun. Bila mereka nampak Ikramah dan tentera dia patah balik, maka mereka rasa orang Islam menang lah. Nabi suruh kita duduk kat sini, masa perang sekarang dah menang, boleh turun. Mereka turun, melainkan sikit yang tinggal kat atas, turunnya mereka menyebabkan Allah rotan mereka. Dan mereka telah diuji. 70 orang syahid. 70 orang syahid ni pun khair, kebaikan. Sebab kesan dia cukup hebat. Kesan 70 orang yang syahid ni cukup hebat. Tak tengok jam ni, bahaya ni. Kisah ni panjang lagi ni, Masya Allah. Tak apa, kita tak habiskan, tak apa, nanti kita sambung Insya Allah sampai
7 suku. Hah? 7 Kau apa? 7.20 Lagi 4 minit tu 5 minit insyaAllah. Kita sambung sikit lagi insyaAllah. Kita habiskan perang Khandaq. Dalam perang Khandaq lah. Tadi perang Uhud, kita tengok permusuhan Ikramah bin Abu Jahal. Dalam perang Khandaq, tentera musyrikin telah mengepung kota Madinah. Pengepungan ini berlaku dalam tempoh yang lama. Akhirnya kesabaran Ikrimah bin Abu Jahal telah habis. Dia tak mampu bertenang lagi. Fikirannya ligat mencari jalan bagaimana nak melepasi parit yang digali oleh orang Islam. Masa peperangan Khandaq, orang kafir tak boleh langsung dekat dengan orang Islam kerana Sayyidina Salman Al-Farisi telah bagi idea cadangan untuk gali parit. Orang Quraisy pun terkejut kerana strategi perang ni mereka tak pernah jumpa sepanjang mereka perang. Ikramah bin Abu Jahal ni tak boleh. Takkan kita nak tunggu kat sini, bekalan makanan akan habis. Tak nak cari jalan serang. Dalam keadaan yang sedemikian, terpandang olehnya satu kawasan parit yang agak sempit. Lantas dia memacu kudanya dan berjaya melompat melepasi parit itu. Di belakangnya beberapa orang tentera musyrikin turut menyertainya. Ia merupakan tindakan nekat yang paling berani yang dilakukan mereka. Bagaimanapun kedudukan kesudahan daripada peperangan itu, daripada makna dia serangan tu, ialah kecundangnya Amru bin Abdul Wud Al-Amiri. Sementara Ikramah pula berundur melarikan diri. Tuan-tuan, naik kuda ni kita dengar macam, oi, senang dia lompat pakai kuda. Tuan-tuan, kuda ni bukan semua boleh lompat. Kuda tu kita. Seekor kuda yang penakut, yang bukan ketua dalam kawanan kuda, kalau yang naik dia ialah satu orang pemimpin, kuda ni akan lead kuda-kuda yang lain. Kuda ni kita duduk, dia akan jadi kita. Orang tuan-tuan yang biasa main kuda, tuan faham ni. Kuda-kuda kenai hak naik dia. Kalau hak naik dia penakut, dia pun akan jadi penakut. Nak lintas longkang pun tak berani. Sebab hak naik tu tak berani lintas longkang, kuda nak lintas longkang pun tak berani. Walaupun kuda tu kuda yang boleh lompat. Kuda tu di training lompat. Tapi hak naik tu memang penakut. Kuda tu akan bawa sifat hak naik. Ikramah bin Abu Jahal nekat dia. Kuda tu lompat parit. Parit Khandaq ni tu sempit tak sempit. Hak yang sempit pun mungkin 5 kilometer, 5 meter. Dia boleh lompat. Hak belakang dia tu semua hebat-hebat. Dan yang sampai ke depan tak ramai. Dan Ikramah bin Abu Jahal pandai. Kalau serang pun memang mati ya. Sebab hak yang lain tak lepas lagi daripada parit. Apa yang mereka buat? Mereka ajak duel. Siapa dia yang duel? Ni dia, Amru bin Abdul Wud. Bukan orang muda. Diceritakan masa dia ajak duel ni umur dia 70. Tuan-tuan 70 ikut berang, main pedang. Dan bukan calang-calang. Dengar saja nama Amru bin Abdul Wud ni, orang kata ini pemain pedang antara yang terhandal di kota Mekah. Nabi SAW tengok para sahabat, Nabi tashkil, Nabi tanya para sahabat, kalian semua, siapa yang nak duel dengan Amru bin Abdul Wud ni? Siapa yang sedia? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata saya. Tuan-tuan, umur Sayyidina Ali masa tu 20 lebih. 20 lebih. Saya. Nabi tengok menantu dia, sepupu dia. Nabi tak terima. Nabi tahu Sayyidina Ali nekat dan macam mana. Nabi tashkil lagi. Nabi tanya lagi. Kali kedua Sayyidina Ali kata saya. Nabi tak peduli. Kali ketiga Sayyidina Ali kata, kalau macam tu pergi, kamu tahu wahai Sayyidina Ali siapa dia tu? Sayyidina Ali kata, aku tahu. Bahkan ada hubungan keluarga pula dengan Sayyidina Ali. Sampai depan Amru bin Abdul Wud, Sayyidina Ali kata, wahai Amru, aku bagi kamu pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Aku akan turun daripada kuda aku dan aku cium kamu sekarang. Sayyidina Ali kata. Siapa yang bagi syarat? Ni hak muda ni.
Ataupun yang kedua, bayar kepada kami jizyah dan pergi dan tinggalkan tempat. Ataupun yang ketiga, aku cabar kamu, kita lawan pedang. Amru bin Abdul Wud kata, ya ibnu ammi, wahai anak saudaraku, wallah, ana la uhibbu an akhtulak. Aku tak mau bunuh kamu, aku tak mau perang kamu. Makna dia orang lain boleh tak? Sayyidina Ali tarik pedang. Wallahi ana uhibbu an akhtulak, aku nak bunuh kamu. Tonton, bayangkan peperangan duel antara Ali radhiyallahu anhu dengan Amru bin Abdul Wud ni. Sahabat kata kami tak nampak. Nak beritahu dahsyatnya mereka duel, debu naik. Debu naik. Sehingga sahabat kata kami tak nampak jadi apa kat tengah. Kerana dahsyatnya peperangan. Kita duk cerita, dengar cerita hantu hanjibat. Duk taruh dalam rumah, hak tu pun tak tahu betul salah. Hak tu pun ada ke tak? Orang kata ada, kata tak ada, orang kata hikayat macam-macam. Tapi kisah yang ditulis dalam sirah, Sayyidina Ali bin Abi Talib berperang, berlawan, berduel dengan Amr bin Abdul Wud. Dahsyat peperangan ni, lama pertempuran ni. Tiba-tiba debu turun. Yang keluar ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, meninggal Amr bin Abdul Wud. Ikramah bin Abu Jahal tengok hak yang kuat main pedang pun meninggal. Menyebabkan Ikramah bin Abu Jahal lompat balik ke belah sana dan mereka balik ke kemah berundur. Abu Sufyan kata kita tak boleh macam ni dah. Walaupun mereka 10,000 orang. Orang Islam masa perang Khandaq cuma 3,000 orang. Abu Sufyan kata aku tak mau tunggu dah. Masa tu gelap, sejuk, ribut pasir. Unta pun tercabut daripada tempat tali dia. Makanan-makanan banyak yang rosak kerana pasir dah masuk dalam makanan. Abu Sufyan kata, kalau kita tunggu lagi kat sini, kita akan mati kesejukan, kita akan mati kelaparan. Aku buat utusan kita balik. Maka baliklah mereka. Ketika tu orang Islam buat apa? Orang Islam pun buat apa yang kita buat hari ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertakbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hak yang dengar kat luar heran ni pun takbir raya. Puasa pun tak raya dah. Tuan-tuan, kita masa takbir raya kita pun tak ingat dah peristiwa Khandaq. Inilah takbir yang dilaungkan masa Khandaq. Kerana apa? Kita duduk baca. Allah bantu kita dalam peperangan Ahzab. Kita sebut benda tu setiap kali raya. Tapi kita pun tak ingat dah dalam perang Ahzab apa yang jadi pada tentera Islam. Allah bantu kerana ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah ni nanti dalam kuliah yang seterusnya, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya sendiri. Tuan-tuan, kita sama-sama doa kepada Allah supaya nanti di akhirat nanti kita mati, kita dapat jumpa mereka semua ni. Orang telah berjuang untuk agama, orang telah syahid, orang yang telah habiskan hidup mereka dalam kecintaan kepada Allah dan Rasul. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah. Siapa yang nak buku tu ada, saya buat dalam kereta. Tak banyak, boleh jumpa saya lah nanti. Tak buat keluar pun, insya-Allah tuan-tuan. Kita doa sikit, moga amin daripada tuan-tuan pada pagi ni. Allah Ta'ala terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Mereka telah hidup dalam keadaan meredakan Kau, dalam keadaan mereka pun reda dengan apa yang ditentukan oleh Engkau. Wahai Allah, kami belajar untuk buat perkara yang sama. Walaupun kami hidup jauh setelah wafatnya Nabi kami, jauh setelah syahidnya dan wafatnya mereka semua. Wahai Allah, kami belajar untuk ikut jejak langkah mereka. Dengan ujian fitnah yang dibentangkan di depan kami di zaman yang kami hidup tidak bersama dengan mereka. Nabi kami tak ada dengan kami, wahai Allah. Tapi sunnah Nabi kami, hadis Nabi kami, Al-Quran, kalam Kau yang berada bersama dengan kami. Kami niat sungguh-sungguh untuk pegang, wahai Allah. Kau kuatkanlah hati-hati kami istiqamah dalam jalan agama, ketaatan kepada Engkau. Berusaha untuk bawa seluruh daripada ahli keluarga kami dan umat ini untuk datang pada ketaatan pada Engkau. Wahai Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa, mengetuk pintu rahmat keampunan Kau, wahai Allah. Ampunkan kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa sahabat andai kami, ampunkan dosa umat ni, ya Allah, yang sibuk dengan zina, judi, minum arak dan segala perbuatan menyebabkan kemurkaan Kau, wahai Allah. Jangan Kau jadikan asbab dosa-dosa mereka. Hari ini kami dihina oleh dunia, wahai Allah. Kami angkat tangan kami, ya Allah, mohon keampunan untuk seluruh umat ni. Hidayat, ya Allah, perkara yang menyebabkan Nabi kami tak boleh tidur malam. Hidayat menyebabkan Nabi kami telah bergerak berjuang, menyebabkan ahli keluarga baginda dikorbankan. Para sahabat telah syahid di jalan Kau. Wahai Allah, kami angkat tangan untuk belajar ikut jalan-jalan mereka. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Wahai Allah, Kau terimalah sikit pengorbanan kami. Wahai Allah, berkati kami dalam Sa'ban, sampaikan kami pada Ramadan. Wahai Allah, rindu kami untuk datang pada bulan yang Kau akan bukakan pintu-pintu syurga, tutup pintu neraka. Kau akan ikat syaitan dan jin yang jahat. Wahai Allah, sampaikanlah pada saat dan ketika tu agar kami dapat menghadirkan sepenuh ketaatan kami. Kami sedang berusaha, wahai Allah, untuk jadi orang yang saleh, hamba yang terbaik di sisi Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, jadikan kami orang-orang yang saleh seperti mana Kau telah jadikan para sahabat dulu, wahai Allah. Wahai Allah, tolong terima umat ni, hidayah untuk seluruh umat ni. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.